Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur, bersama saya Mariam Zanaria Ibrahim. Berita utama, Sukan Bola Keranjang di Sarike terus diperkasa menerusi pembangunan prasarananya bagi melahirkan atlet yang berjaya. Ia menerusi inisiatif Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam merangkap Ahli Parlimen Sarike, Datuk Seri Huang Tiong Si, yang meluluskan peruntukan projek Program Transformasi Luar Bandar RTP sebanyak RM200,000 bagi menaik taraf gelanggang bola keranjang meranti. Kontrak tersebut diserahkan oleh penolong jurutera Majlis Daerah Sarike, Joviana Joclyn, kepada pihak kontraktor serta disaksikan oleh Wakil Datuk Seri Huang, Kapitan Ling Dien Yong pada Ahad. Sebelum ini, Datuk Seri Huang yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Repok telah memperuntukkan RM1.35 juta bagi projek pembinaan gelanggang tersebut, menjadikan jumlah keseluruhan RM1.55 juta telah diperuntukkan untuk pembinaan prasarana sukan itu. Dalam pada itu, Pengerusi Kelab Bola Keranjang Repok, Lau Tung Kiong, merakamkan ucapan terima kasih kepada Datuk Seri Huang atas sokongan terhadap pembangunan sukan bola keranjang di kawasan itu. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, mahu sukan bola sepak di Limbang diperkasakan lagi pada tahun depan bagi meningkatkan lagi mutu sukan itu di bahagian itu khasnya. Beliau yang juga Adun Bukit Kota menegaskan pelbagai liga bakal dipertandingkan untuk tahun hadapan termasuk Liga Limbang dan juga Liga Piala FA yang akan disambung pada tahun hadapan. Jelasnya Liga Limbang dan juga Liga Piala FA akan disambung pada tahun hadapan dan mesti dihabiskan sebelum bulan puasa pada Mac. Bagi Liga Padang pula, ia akan mempertandingkan Liga Belia bawah 21 tahun, Liga Veteran Junior 35 hingga 44 tahun dan Liga Veteran Senior 45 tahun ke atas yang akan dilangsungkan selepas bulan puasa. Untuk Liga Terbuka katanya ada 4 piala dipertandingkan iaitu Piala Premier, Piala Super, Piala FA dan Piala Limbang dengan sasaran dapat dihabiskan selewat-lewatnya pada penghujung bulan Oktober 2024. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam perasmian kejohanan futsal tertutup bahagian Limbang 2023 di Stadium Tertutup Limbang pada Sabtu. Untuk futsal, pihaknya akan mengadakan 2 kejohanan iaitu kejohanan futsal tertutup bahagian Limbang dan kejohanan futsal terbuka Limbang dan bakal diadakan pada bulan November dan bulan Disember sebelum waktu cuti bermula. Masa dengan perkembangan sukan, dalam usaha mengangkat sukan golf di Sarawak, Kelab Golf Miri KGM tampil dengan inisiatif menubuhkan Golf Simulator Studio yang merupakan pertama seumpamanya di Malaysia. Ia dirasmikan oleh Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu sempena dengan penganjuran kejohanan golf terbuka amatur remaja KGM ke-17 baru-baru ini. Simulasi ini direka untuk membantu pemain golf dari semua peringkat umur dan tahap kemahiran, daripada pemain berpengalaman hingga pemula. Ia adalah sebahagian daripada matlamat KGM yang lebih luas untuk memupuk bakat dan memastikan jangka hayat golf sebagai sukan, terutamanya dalam kalangan generasi muda. Projek ini dibiayai bersama oleh KGM dari Kerajaan Sarawak, melambangkan usaha kerjasama untuk mempromosikan pembangunan sukan di rantau ini. Sementara itu, seramai 65 pemain golf remaja berbakat dari Sarawak dan Brunei, semuanya di bawah umur 18 tahun, mengambil bahagian dalam kejohanan golf terbuka amatur remaja KGM ke-17 dengan pertandingan dijalankan menggunakan Golf Simulator Studio. Kejohanan ini menampilkan 4 kategori kompetitif iaitu kategori A untuk remaja berumur 16 hingga 18 tahun, kategori B untuk remaja berumur 13 hingga 15 tahun, kategori C untuk remaja berumur 11 hingga 12 tahun dan D untuk remaja berumur 10 tahun ke bawah yang mempertandingkan kategori cross dan net. Laporan selanjutnya, Program Sama Siswa 2023 melahirkan sikap kepimpinan dalam pelajar Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UNIMAS, Profesor Insinyur Dr. Al-Khalid Othman, program yang berlangsung selama 2 hari ini dengan pengisian pelbagai aktiviti jati diri para pelajar Melayu Sarawak untuk melahirkan generasi pelapis pemimpin yang berwibawa dan mampu berdaya saing dalam menempuh era globalisasi yang kian mencabar. Jati diri itu penting ya untuk pembangunan modal instan yang boleh membantu daya saing dan juga mempunyai ketahanan fizikal serta mental dalam menghadapi cabaran yang akan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Penangguhan Program Sama Siswa di Sumiran Eco Park and Resort pada Ahad. Program Anjuran Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak tersebut disertai oleh 48 pelajar mahasiswa dan mahasiswi UNIMAS dalam persediaan mereka menempuh alam pekerjaan.
Di Kapit pula, 2 buah rumah panjang di kawasan Mujong di sini mengambil inisiatif sendiri bergotong royong membersih kawasan empangan paip air dan juga kawasan solar mereka. Gotong royong dilaksanakan oleh Rumah Piuh Nanga Sepayang Sungai Majau Mujong dan Rumah Nyandang Lubuk Mawang Sungai Majau Mujong pada ahad itu bagi membersihkan kawasan empangan air paip dan tiada halangan dari kotoran untuk pengairan air paip serta membersihkan kawasan persekitaran rumah panjang. Selain itu, penduduk Rumah Piuh Nanga Sepayang juga turut membina perahu baru bagi memudahkan mereka menyeberangi sungai. Aktiviti ini juga dapat merapatkan lagi silaturahim mereka antara satu sama lain, terutama bagi mereka yang balik bercuti ke rumah panjang. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS Sarawak DJV.my dan UKAS channel di YouTube. Mengakhiri Buletin Tengah Hari dengan paparan visi Premier 2030 Eco-Friendly Transport. #Saluran Informasi Rakyat, salam UKAS. Visi Premier 2030 Eco-Friendly Transport. Pengangkutan lestari merujuk kepada pelepasan karbon rendah dan sifar, cekap tenaga, medium pengangkutan yang berpatutan termasuk kenderaan bahan api elektrik dan alternatif selain bahan api domestik. Transit aliran automasi ART dijangkakan menjadi sistem transit awam pertama di dunia menggunakan bahan api berkuasa sel yang akan bergerak di atas laluan khas. ART menjadi pusat projek sistem pengangkutan Bandar Kuching KUTS yang bermula dengan fasa 1 meliputi jarak 70 km di 3 laluan, laluan biru, laluan merah dan laluan hijau di Kereta Kuching. Perkhidmatan bas hidrogen dan elektrik. Bas hidrogen diperkenalkan pada 2019 manakala bas elektrik pada 2021 di dalam sistem pengangkutan awam bandar di Kuching. Bas-bas hidrogen dan elektrik ini juga alternatif hijau untuk para penumpang yang mempunyai kesedaran alam sekitar di samping memberi kemudahan kepada para penumpang harian. Stesen pengecasan kenderaan elektrik bakal dipasang di seluruh Sarawak bagi mengurangkan pelepasan karbon dan menggalakkan lebih ramai rakyat Sarawak untuk memiliki kenderaan elektrik. Setakat Ogos 2022, terdapat 20 stesen pengecasan awam di Kuching. Dengan kepimpinan Premier yang berwawasan, Sarawak akan menjadi peneraju di peringkat nasional, malah ke peringkat global di dalam pelaksanaan pengangkutan mesra alam. Visi Premier Sarawak Maju 2030.